Oh, aku alhamdulillah aku ambil dalam 3 ekor tau ni. Tiap-tiap tahun memang dekat Masjid Asy-Syakirin Jendram Hilir tu. Tak pernah lah nama aku tak ada. Itu memang zero tuan-tuan. Memang tak dapat apa lah tu kalau cakap macam tu. Siap sound lah MC tu. Kalau boleh sebelum sembahyang raya tolong sebut ni. Oh, beritahu berapa ekor saya bagi tahu ni. Tu penyakit ke tu? Ada. Suruh umum pula berapa ekor. Tapi kalau orang tu masuk dengan niat, saya sumbangkan seekor lembu lah tahun ni. Sebab niat dalam hati dia. Mudah-mudahan dengan dia buat macam tu, ada orang lain pun nak buat macam tu. Itu tak. Kan? Macam-macam orang bertikai kan. Ini semua tak ada, ni semua nak tunjuk-tunjuk dengan orang. Tak. Kita tak tahu hati orang. Kan? Bila nak umumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita solat sunat Aidil-Adha ini, saya nak maklumkan ya. Selepas saya selesai solat sunat, InsyaAllah kita akan ada sedikit jamuan dekat luar sana dan kemudian dalam jam 9.30 kita dah mulalah ya, nak mula penyembelihan dan juga untuk melapah dan sebagainya. Jadi minta semua datanglah beramai-ramai untuk bantu. Jadi saya nak maklumkan tahun ni kita ada 25 ekor contohlah, 25 ekor yang mana yang paling banyak sekali disumbang oleh yang berbahagia Datuk Seri Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan oleh tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jatuh kuasa, penggerak aktiviti masjid, seterusnya tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana pagi ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu kuliah duha khas pada pagi ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini ceritanya tentang pengorbanan, kan? Pengorbanan, kan? Menuju kepada keluarga sakinah, kan? Kita sebagaimana kita sedia maklum, tak lama lagi kita akan sampai kepada hari raya Aidil-Adha, kan? Hari raya atau disebut sebagai hari raya korban. Jadi banyaklah bila dikupas tentang pengorbanan itu, kan, banyaklah yang memberikan pandangan dan juga buah fikiran tentang apakah sebenarnya pengertian korban, berkorban, terkorban, kan, hari raya korban itu sendiri, kan, macam-macam lah yang kita tafsirkan. Ada setengah orang hari raya Aidil-Adha ni dia dah terbayang lah tumbang lembu berapa ekor, kan? Ada setengah masjid tu lah berbangga tiap-tiap tahun dia memang unta, tak main lah ni kan. Ada satu tu lah kebau, kan? Kebau berapa ekor. Di Sarawak kebau lebih murah daripada lembu di Sarawak sebab kebau senang nak jumpa. Lembu perlu diimport ataupun kos nak bawa daripada Semenanjung lebih mahal, kan? Itu pula keadaan yang macam-macam ragam lah, kan? Ada yang korban kambing, ada korban lembu, kan? Di sini alhamdulillah setakat hari ini dah 15 ekor lembu dan 2 ekor kambing, kan? Di sini saya difahamkan macam tu lah. Tapi masih lagi dibuka kan, masih lagi tak ada, cukuplah. Macam ni lah mungkin kesanggupannya tiap-tiap tahun 15. Dia punya manual dia memang untuk 15 ekor. Jadi orang sini dia takut 16 ekor problem lah. Masuk ke ekor yang ke-16 dia mungkin lari timing. Dia biasanya akan buat berapa hari? 1 hari je, hari raya korban, hari yang pertama lah. Jadi ramailah yang memberikan pandangan masing-masing, dan ada juga orang yang dia tak rasa apa-apa pun sebab dia seronok dengan hari raya Aidilfitri sahaja.
Sedangkan hari raya Aidil Adha ni ada setengah orang dia memang menanti-nantikan Aidil Adha, sebab masa Aidil Adha lah dia nak merasa makan sedap sikit, makan daging. Macam saya pergi ke Kemboja kan, 3 tahun turut-turut saya pergi Kemboja. Dulu ada 1 tahun tu saya pergi dengan grup tu, saya pergi 3 tahun berturut-turut saya pergi ke Kemboja. Banyaklah yang saya belajar kat sana. Orang sana nak makan sedap ketunggu Aidil Adha sebab ramai satu dunia datang sana. Orang daripada Indonesia, daripada Filipina, daripada yang Islam lah datang untuk buat korban dekat sana, untuk bantu orang sana. Orang sana dia bukan miskin saja, tapi miskin agama pun dia juga, miskin ilmu kan. Dia Melayu campa dekat sana, dia Melayu campa. Macam kita cakap dia pelik sikit kalau dia datang sini kan. Melayu campa dia ada kategori tu. Melayu campa ni ada cam 5, ada cam 7. Cam 5 macam kita semayang 5 kali sehari. Yang cam 7 tu semayang 7 kali seminggu. Dia sehari sekali je. Macam tu pula. Memang pelik. Ada yang memang tak tahu apa-apa. Kadang-kadang orang Malaysia, ada yang ikut negeri lah, Selangor, Johor, Perak, pergi sana sumbangkan masjid, sumbangkan surau. Kata Mufti Datuk Kamarudin, Mufti pada ketika itu yang saya datang tu, dia kata dia tak nak lagi dah masjid, terlalu banyak orang bagi masjid dengan surau, sampaikan masyarakat berpecah-pecah. Apa kurangnya kita kat Malaysia ni kan? Ada dia taman baru naik depan kan, sibuk tak nak masjid sini dah, dia nak taman dia sendiri, nak surau satu. Wahal tak payahlah buat masjid, okey, pergilah masjid kan. Ni masjid ni punya cantik ni pun orang nak duduk kat koridor kat luar, tak nak masuk dalam. Macam mana? Tu cerita dia. Saya cakap ni, yang faham, tak faham sudah. Kan macam tu kan. Saya bagi straight je kan. Jadi kan. Tu sebab tadi saya nak parking kat depannya. Saya bukan imam, saya bukan apa. Saya ni mengendah diri je duduk depan kan. Tapi tak apalah kan. Rupanya kat sana dekat dengan perempuan. Kan lambat saya masuk. Semua perempuan serbu saya dulu kan. Dia malam tadi saya ceramah di Rawang. Memang dia tak kira tua kalau nak serbu sama serbat ni. Tua-tua tu ke depan dia. Ambil gambar boleh kata. Masalah. Tapi itulah dia cerita tadi kan. Tentang korban. Kalau tengok maksud korban itu sendiri, pertama, amalan menghampirkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang ternakan, lembu, kerbau, unta dan lain-lain lagi pada 10 Zulhijjah atau 3 hari selepasnya, yakni hari tasyrik, dengan mengagihkan sebahagian daripada daging itu kepada fakir miskin. Itu yang kita faham. Ada juga masuk korban yang lain, persembahan seperti haiwan atau manusia kepada dewa dalam pemujaan, itu pun dia panggil korban. Kan ada yang pahaman-pahaman tertentu, dia bawa ni kepala kambing tu, dia bawa ni pergi kat dewa-dewa yang dia percaya tu kan, itu pun dia panggil korban juga. Begitu juga korban ni juga pemberian kesanggupan melakukan sesuatu. Contoh kan, kalau kita tengok satu bahagian dekat masjid ni 800 satu bahagian lembu. 770. 770 dia nak harga diskaun banding tempat lain. Tempat lain 850 dah sekarang. 770 tu mana harga rahmah. Agaknya lah kan. Harga apa? Harga yang terbaik dia bagi ke orang lah ni 770. Tapi jangan kita nampak benda tu apa. Ada orang cakap tu satu bahagian pun ada ni. Mahal lah. Ada cakap macam tu. Mahal gila betul. Gila pun keluar. Sedangkan tahun lepas, tahun sebelum tu pernah dulu 500. Bukan 500 ke? Tu tahun bila? Kan? Dulu. Tapi memang dia akan meningkat. Tapi macam tu juga banyaknya. Dapat juga 15 ekor. Kan? Malahan ada beberapa orang yang memang terus sumbang seekor. Ada. Seekor lembu sekarang 5,800. Macam mana? Bukan bahasa abana, tu kambing slim tu. Apa kambau dengan lembu slim? Lembu diet tu 5,800. Kalau lembu yang tak diet tu, yang memang bahkan ikut suka tu, memang 6,000 lebih. Kan? Tapi macam tu juga orang keluar. Tapi kenapa ada orang rasa okey? Tu kesanggupan tadi, pemberian kesanggupan menanggung sesuatu sebagai tanda kebaktian.
Kemudian orang yang menanggung penderitaan akibat sesuatu, itu pun juga korban. Allah, kesiannya dia. Allah. Yang kelima, manusia yang kematian akibat nahas, kemalangan, malapetaka dan sebagainya. Berapa ramai yang terkorban? Soalan dia. Kan? Aksiden tu 2 orang terkorban. Maknanya pun disebut sebagai korban juga. Manakala terkorban tu pula, tadi korban, terkorban tu pula terbunuh, termusnah dan sebagainya. Maka untuk menyelami hakikat pengorbanan, sebab apa kita akan cerita ni, belum pernah lagi orang yang bersedekah tak tidur malam setahun memikirkan apa yang dikeluarkan duit tu. Kenapalah aku masuk korban hari tu, habis duit aku. Tak pernah berlaku macam tu. Tanyalah orang yang keluar duit untuk korban, tak pernah jadi macam tu. Kenapa? Itulah keajaibannya sedekah. Walaupun duit dia habis licin, dia rasa tenang. Saya pernah buat dulu tahu sekali. Saya ada duit gaji saya masa saya bekerja dulu. Saya memang dah simpan, adalah beberapa. Balik raya saya habiskan. Bagi pak cik, bagi mak saudara 50. Habis. Saya cakap dengan isteri saya, habis dia abang. Abang bagi semua kat makcik-makcik kita semua. Ya orang. Benda tu dia, isteri saya sebut baik. Abang ingat tak dulu abang pernah bagi? Tapi percaya cakap saya, bagi je Tuhan bagi balik. Bagi je Tuhan bagi balik. Orang yang bagi lembu, cuba tengok, yang masuk korban, percaya cakap saya, senarai berulang daripada 10-20 tahun lepas. Nama yang berulang-ulang orang yang sama. Naik boring dah lembu tu. Nak cerita. Kenapa dia tak tahu? Tahun lepas, tahun sebelum ni 700 lebih. 700 je, tahun ni 770 dia masuk juga. Tahun depan 850 dia masuk juga. Tahun satu lagi RM1,000 satu bahagian, orang tu akan masuk juga. Kenapa? Sebab apa? Tak rugi ke tak? Sebab orang fikir tentang yaumul akhir, memikirkan hari akhirat. Macam hari ni kan, yang datang kuliah duha ni, muka yang sama kan, cuma ada pertambahan sikit lah sebab Samsul Debat datang. Adalah tambah sikit, muka tak pernah datang. Ada yang bukan kampung sini datang pun ada, kenapa? Yang Jeneram Hulu, Jeneram Barat Timur, semua datang. Yang tak berapa jenderam pun ada ni kan, mengaku orang jenderam bang ni kan, saudara mara sepupu semua panggil datang. Samsul Debat datang kampung kita. Ya ke? Bila? Malam tadi datang mana? Tidur rumah kita sebab nak datang tengok Samsul Debat depan-depan. Dah puas hati dah tengok kan. Okey. Macam tu lah. Tapi itu cakap, kenapa diulang sama? Sebab buat kebaikan untuk hari akhirat. Itu cerita tadi. Dan kalau kita tengok, korban itu merupakan, kalau hari raya korban, cikgu bahasa Melayu ada kat sini. Cikgu ada, cikgu tak? Tak mengaku lah dah. Aduh, tadi lah kau nak tanya cikgu dia kan. Cikgu bahasa Melayu dia tahu, hari raya korban itu kata nama. Tapi bila korban tu sendiri kata kerja. Jadi setiap orang cara pandang dekat perkataan tu berbeza-beza. Ramai kebanyakan kita pandang hari raya korban sebagai kata nama. Tak ramai yang pandang sebagai kata kerja. Kita akan tengok pada pagi hari raya Aidiladha, ramai yang masih pakai baju raya cantik, baju Melayu sepasang bersampin, songkok berkilat, tetapi hilang sebaik selepas selesai salat. Dan tak muncul-muncul lagi di kampung itu selepas itu. Tetapi sebaliknya, ada orang dia sembahyang cepat-cepat balik, dan cepat-cepat dia datang balik, dah standby dengan parang dia, dah standby dengan pisau dia, dah standby dengan, ada juga dah standby dengan pisau yang lawa sebab bergambar sampai kesudah tak buat kerja. Ada juga. Tu namanya royong gotong namanya, bukan gotong royong. Nak bergambar je konten. Alhamdulillah selesai sudah pengorbanan. Erti sebuah pengorbanan. Kan, apa pun ambil gambar. Benda lain tak buat dah. Kan, yang memotong, tu belum cerita lagi. Tak sap, zrap belakang dia. Ada, bukan kat jenam bilik tak berlaku, tempat lain. Kan.
Saya suruh dia orang belajar dengan jenam hilir, semua amanah saja. Jangan main ambil je, bukan hak kita. Kalau betul nak cakap elok dengan tuan pengurusi, tuan boleh tak, kalau boleh saya berhajat sangat nak bahagian, tengoklah Kang, kalau ada Kang aku bagi. Lepas tu tak dapat, sebulan tak datang masjid, terasa hati. Nah, itu masalah dia. Jangan. Perbetulkan niat kita. Itu nak pesan betul-betul. Sebenarnya melibatkan korban, keluarkan apa yang kita mampu, ikut kemampuan kita. Percaya cakap saya, itulah jalan-jalan menuju kepada ketenangan. Itu sakinah tadi. Sakinah tu maksudnya tenteram, tenang, bahagia, rasa selesa, rasa lapang. Itu sakinah tu. Kadang-kadang orang tu nama dia sakinah, dia pun tak faham, dia tahu tenang aja. Tapi yelah, dia ramai orang Jawa dia suka bagi nama sakinah ni kinah, ada kan. Sini ramai Jawa kan, saya rasa lah. Vietnam apa dia, Minang. Okey lah. Jawa tak ada juga, tak ada langsung, tak ngaku ke apa. Ada juga kan, ada Jawa sini, saya tengok muka pun tahu. Tengok bibir, mata, pattern Jawa, tahu dah. Kan, macam saya orang tak perasan sangat. Muka saya campur, belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. So muka saya macam Pan Asia. Kacukan kan. Macam tu lah, Jawa campur Minang jadi janang bantai. Macam tu lah. Jadi ketenangan tu sebenarnya, nak dapat ketenangan tu je. Kita kena, tu sebab dia kadang-kadang kita nak sesuatu. Ramai orang kita ni, dia nak kaya, dia nak senang, dia nak bahagia. Tapi dalam hidup kita ni, semua benda kalau nak, semua nak kena modal. Nak kena modal. Kena ada modal. Meniaga tak nak modal macam mana? Kan? Contoh kan? Aku rasa haus lah. Dia nak sesuatu, nak kena modal. Modal ni apa? Paling tidak usaha tu. Ambil cawan dia. Ambil cawan. Tak dah kan. Sekarang, dulu mana ada, sekarang masjid pun dah ada mesin air tu. Tekan kan. Nak minat juga kena pergi tekan. Bukan boleh tunggu. Tak dapat dah kan. Sampai ke sudah tak dapat. Kena juga usaha. Nak sesuatu daripada Allah, modal. Doa. Modal juga. Ada orang doa. Jangan cakap doa semayang pun tidak. Macam mana? Datang masjid, modal dia. Datang masjid. Naik motor, naik basikal, jalan kaki. Tadi saya tengok berseret-seret acik tu tadi. Dah tak terlarat, dah kaki berseret-seret. Datang tengok. Modal tu. Dan semua setiap langkah tu dikira. Pergi ke masjid, Allah kira langkah yang pertama diampunkan dosa-dosa. Langkah kedua akan dinaikkan darjatnya. Begitulah seterusnya. Macam tu. Menuju ke rumah Allah. Modal tak? Modal lah tu. Ni nak tenang, nak bahagia, nak kaya. Nak kaya, sedekah RM1 pun tak pernah bagi kat masjid. Macam mana? Modal tak nak kuat. Kalau pun dia dapat kekayaan tu, sekejap je habis. Kena tipu kat orang. Aduh, pening kepala aku lah. Aduh, tak habis-habis. Itu sebabnya kita cerita tentang korban. Siapa yang belum masuk bahagian korban, bawa-bawa lah mencari tempat yang boleh. Di masjid ni dah tutup. Hanya 15 ekor sahaja. Tidak ada peluang lain. Walaupun buat rayuan, menangis pun tak dapat. Carilah masjid dan surau lain. Masuk bahagian cepat. Sementara masa masih ada. Percaya cakap saya, kalau orang nak rasa berubah hidup dia, join korban. Samsul Bat masuk tak? Masuk, insyaAllah. Di mana? Rahsia. Masuk, saya masuk. Kan? Memang ajak family masuk. Kat mana bahagian? Letak nama family kita. Letak, hantar. Masuk. Percaya cakap saya. Tak mampu masuk 1 ekor, masuk 5 ekor. Masuk 1 bahagian. Kan? Masuk 3 bahagian, masuk 2 bahagian, masuk 1 bahagian. Tak mampu juga masuk 1 bahagian, ambil bahagian. Pergi ke masjid, bantu-bantu. Tak dapat membelah ni, tak dapat kau menyiang daging tu, tak dapat kau memotong menyiat kulit tu, kau peganglah kaki lembu masa nak tumbang tu. Itu je lah yang paling kuat kau boleh buat kan.
Tak dapat, kau tengoklah berdiri tu, tengok tonong mata lembu tu. Perhatikan. Tak dapat juga. Berhentilah jadi orang. Payahlah aku dah cakap lagi. Ambil bahagian. Tengok. Nak bagi tahu sama sekali daging dan darahnya tak pernah sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah hanyalah keikhlasan dan ketakwaan kita tu sampai kepada Allah. Itu sebabnya. Aku alhamdulillah aku ambil dalam 3 ekor tau. Tiap-tiap tahun memang dekat Masjid Asy-Syakirin Jendram Hilir tu. Tak pernah lah nama aku tak ada. Itu memang zero tuan-tuan. Memang tak dapat apa lah tu kalau cakap macam tu. Siap sound lah MC tu. Kalau boleh sebelum sembahyang raya tolong sebut dah. Beritahu berapa ekor saya bagi tahu ni. Tu penyakit ke tu? Ada. Suruh umum pula berapa ekor. Tapi kalau orang tu masuk dengan niat, saya sumbangkan seekor lembu lah tahun ni. Sebab niat dalam hati dia, mudah-mudahan dengan dia buat macam tu, ada orang lain pun nak buat macam tu. Itu tak kan? Macam-macam orang bertikai kan, ni semua tak ada, ni semua nak tunjuk-tunjuk dengan orang. Tak. Kita tak tahu hati orang. Kan? Bila nak umumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita solat sunat Aidil Adha ini, saya nak maklumkan ya, selepas saya selesai solat sunat, InsyaAllah kita akan ada sedikit jamuan dekat luar sana, dan kemudian dalam jam 9.30 kita dah mulalah ya, nak mula penyembelihan dan juga untuk melapah dan sebagainya. Jadi minta semua datanglah beramai-ramai untuk bantu. Jadi saya nak maklumkan tahun ni kita ada 25 ekor contohlah, 25 ekor, yang mana yang paling banyak sekali disumbang oleh yang berbahagia Datuk Seri Datuk Seri tak ujung tu. Pergi ke langit kawan tu kan. Halo, yang tu disumbangkan. Dia marah, jangan sebut. Jangan sebut, dia tak bagi sebut. Macam contoh ada satu hamba Allah yang sumbangkan masjid dekat Seremban tu. Masjid tu tanahnya sahaja dia beli 6.5 juta. Tak apalah, saya bawa buka cerita penuh dia. Kita baru keluar RM5, RM50 menggigil tuan-tuan. Dia mula-mula dia tanya, ada tak tanah saya nak wakafkan untuk mak saya, dia kata. Oh, ada satu tanah dekat Sembah 2 tu. Dia pun beli tanah tu 5 juta. Kos pembinaan masjid tu 50 juta. Dia wakafkan untuk mak dia. Dia kata, aduh, masa beli tanah tu, dah halang-halang tu, ada tak tanah lain? Saya nak wakaf untuk saya sekali lah. Tu yang Masjid Bandar Baru Senayan. Tanah saja 6.5 juta, kos pembinaan masjid 100 juta. Ruang solat tu macam Masjid Nabawi dia buat. Satu ruang. Lepas tu dia buat juga untuk isteri dia dekat Langkawi. Dia wakafkan untuk isteri dia. Itu pun tak kurang lah, 60-70 juta tak lagi. Banyak bayangan. Dan yang paling hebat sekali kan, di masjid dekat Seremban tu siap dah satu petak. Kalau dia mati besok, situ tanam. Dia pesan. Macam Nabi dah bagi tahu, orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Itulah orang yang paling cerdik sekali. Nabi beritahu. Kan? Dan dia pesan, tolong jangan beritahu sesiapa tentang sumbangan gini. Dia pesan sangat-sangat, tapi orang tetap tahu sebab dia orang baik, orang tahu. Kan? Itu cakap tu tadi. Kita baru cerita satu bahagian lembu pun dah mengelota ambil duit. Vibrate domam ni seminggu keluarkan tu RM770. Membayangi lah. Membayangi kehidupannya seminggu tak lalu makan 770. Tak ada tuan-tuan. Orang yang keluar duit ni tak pernah rasa macam tu. Jangan risau. Nabi kata tidak akan berkurangan orang yang berinfak di jalan Allah, tak akan berkurangan, malahan bertambah dan bertambah. 3 kali Nabi sebut, takkan kita tak percaya cakap Nabi. Kan? Itu sebab orang tu masuk tiap-tiap tahun. Bukan lagi kurang rezeki dia, lagi banyak. Anak dia tak berhenti-henti kirim duit.
Punyalah dia masuk bahagian dia. Saya ambil seekor lah. Haji ambil seekor je tahun ni. Ambil seekor lah. Orang masjid dah tahu lah. Tahun ni 7 ekor tu dah confirm lah. Sebab dia dah tahu dah siapa yang akan bagi seekor-seekor tu. Orang yang sama tu tak tahu. Tak tahu dah. Tapi bukan semua masjid macam masjid Jenderal Milik. Ada masjid itu saya buat ceramah di Pahang. Dia minta saya sebutkan. Sebab tahun ni kurang sangat. Salah satu sebabnya itulah tadi. Pertambahan masjid dan surau dan masing-masing belum dah buat sendiri. Kan? Yang menong sekarang ni yang korban online tu. Dulu korban online masa PKP bukan main laku lagi. Graf dia naik. Mencodak naik kan. Sekarang dah boleh buat balik semula. Buatlah korban tempatan. Jadi itu cerita dia. Maka nak menyelami hakikat pengorbanan, maka kita nak pandang dia sebagai satu kata kerja. Berkorban bukan perkara yang mudah. Dia menuntut emosi dan juga tenaga. Emosi bila dengar 770 memang tidaklah aku, emosi dia gila apa sama mahal sangat, carilah lembu yang murah sikit. Tak ada ke tempat yang murah? Ada. Satu tempat tu murah, rupanya kambing mana boleh bagi 7 bahagian, tak boleh kan. Iya tu sebab kata masuklah kan. Sebab dia memang menuntut kepada emosi dan tenaga. Yang datang tu tenaga. Nak menumbangkan lembu satu hal, nak melapah satu hal. Iya, usaha tu kena ada. Macam saya kata tadi, modal nak kena keluar. Kan? Tindakan bukan hanya untuk agama, tapi juga untuk negara, masyarakat maupun keluarga. Kalau tengok yang saya pergi ke Kemboja tu, kita dah lapah-lapah tu, kita bagi masa tu, saya ingat lagi masa tu kita bagi kira-kira dalam 80 ekor lembu dekat kampung tu. Kampung Cam ni lah, kat Kampung Melayu Campah ni. Dah siap, cuma waktu kita datang hari raya yang ketiga, keempat. Jadi kita raya dulu kat kampung kita, hari raya ketiga baru pergi ke sana. Bila pergi raya ketiga pergi sana, sampai sana terus sembelih lagi 5 ekor je lagi. Macam tu. Yang lain dah buat dah. 5 ekor tu syarat lah daripada sumbangan daripada grup ni lah. Kemudian dah lapah, dah apa, dah ini, dah timbang-timbang. Yang perempuan dengan grup perempuan, lelaki dengan grup lelaki. Adalah budak kampung tu bawa naik motornya, naik traktornya, naik tutupnya. Kita pergi hantar dekat rumah orang yang susah ni tadi. Masa hantar kat rumah orang yang susah ni, kita siap bagi duit ni. Duit real ni, duit real. Duit Kemboja. Bagi duit sumbangan, bagi Allahu Akbar. Budak besar-besar ni tak berbaju pun ada lagi. Telanjang pun tu ada. Pergi ke sana, rumah pun ya Allahu Akbar. Rumah, dinding itu pakai kayu yang bengkok-bengkok tu, jarang-jarang nampak dalam, tuan-tuan. Rumah apa macam tu? Macam pondok lah, pondok dusun tu, macam tu lah. Dengan tahap macam tu 7 anak tu, tuan-tuan. So bayang tu kalau rumah tu katuk rapat, tak tahu lagi berapa ramai. Itu kan jarang-jarang tu curi-curi tu. Tapi 7 orang. Bayanglah tu. Masa pergi tu, masa mak saya bagi hantar, bagi duit, saya pun bagi duit kan. Dia peluknya kita, menangis-nangis dengan cakap bahasa Kemonya, kita pun tak faham. Bau dia jangan cakap lah tuan-tuan, bukan bau daging tu, bau orang tu. Betul cakap. Yang ada satu pakcik tu saya tanya, ada seorang terjemahkan tanya rumah dia lebih kurang sini dengan bangunan hijau tu, tadika ke tu. Tadika tu, lepas tu ada macam lopak-lopak, ada macam paya sikit kan. Dia kena melintah datang kat sini nak bagi tu. Rumah dia buruk sangat. Saya kata dia tinggal siapa? Tinggal seorang. Tak ada isteri. Isteri kat hospital Phnom Penh. Sakit. Tak ada siapa jaga ke isteri. Tak mampu nak jaga. Tunggulah. Kalau dia hidup, dah balik lah dia kata. Bayang tu. Senang betul jadi lelaki macam tu tuan-tuan. Tapi macam tu lah kesusahan hidup. Bagi kita kadang-kadang berabut bahagian tuan-tuan. Berabut bahagian lembu. Ni aku punya. Kadang dia tak tuntut, tak apa, bak sini aku ambil, bawa balik. Sudahnya sampai busuk tak bermakan dalam peti ais. Sedangkan itu sebabnya beza akikah dengan korban. Akikah kita disunatkan masak manis bagi orang makan. Semua orang boleh makan, budak pun boleh makan, tak kisah. Masak manis, jangan pedas sangat. Walaupun kita orang Minang gambar sampai hijau.
Jangan kau buat padeh-padeh sampai orang tak boleh makan, menyalur telinga kawan tu makan. Jangan, ya. Tetapi kalau korban pula kita disunatkan bagi daging mentah, sebab pertama dia boleh guna untuk makan sendiri atau dia boleh jual untuk dapat hasil untuk meneruskan hidup dia. Tu beza dia. Jangan lupa kita hari raya Aidilfitri kita disunatkan makan dulu pagi sebelum pergi solat sunat Aidilfitri. Tapi solat sunat Aidil Adha kita disunatkan jangan makan apa-apa sebelum pergi solat sunat Aidil Adha. Balikkan baru makan. Jadi imam jangan baca ayat panjang-panjang mana orang lapar. Waktu Aidil Adha tu kan. Dia dibantai kan sepanjang-panjang. Tak apalah, tapi biasanya manalah panjang mana pun. Lepas tu baca khutbah. Lepas baca khutbah, ada yang kebanyakan masjid buat tahlil ringkas. Kan? Buat tahlil ringkas, doa selamat dah. Lepas tu dah cepat-cepat bagi orang nak minum, orang nak makan apa semua. Nak tenaga pula lepas tu nak menyiang binatang-binatang ni. Kan? Ya. Dan pengorbanan ni yang dikatakan untuk tindakan untuk negara dan masyarakat tu lah tadi. Bila dah lapar-lapar kita tandakan setengah kilo 600 gram kita dah packing hantar dekat rumah orang. Walaupun orang tu tak datang kita hantar kat rumah dia. Bagi sumbangan dekat orang. Kan? Manakala untuk kekeluargaan pula keharmonian bersama, sebab masa seorang anak sangat melepaskan kejayaan dan kemewahan. Demi untuk ni anak ahli keluarga keluarkan untuk sumbangan, dapat juga bahagian nanti. Ada bahagiannya. Yang tak boleh ambil bahagian langsung adalah korban wajib. Itu korban nazar. Aku nazar kalau aku dapat kahwin satu lagi, aku bagilah seekor lembu contohnya. Kan? Sebelum dia bagi dia kena sembelih dulu tuan-tuan. Tengok orang lah kan. Tak, kalau aku dengan isteri aku dapatlah siapkan rumah sebelum ni, aku nak bagi seekor lembu. Dia sendiri dah nazar, dia niat macam dia, walaupun dia tak sebut nazar tapi dia dah niat macam tu. Itu korban wajib nama dia. Aku dapat naik pangkat insya-Allah. Tapi tak boleh untuk benda tak baik. Kalau matilah dia, aku nazar seekor lembu. Kepahal pula tu. Kan? Kalau lah dapat panggil Samsul Debat, aku tambah seekor lembu lagi. Contoh masjid daripada 15 jadi 16. Tak boleh langsung seekor tak boleh seekor tak dapat dia punya strik nampak tak? Dahsyat betul lah sini. Bila yang lekat 15 tu bila? Minggu lepas. Jadi tak maaf lah cari masjid lain. Siapa yang belum buat telah. Ya. Kan? Jadi dan kalau disebut dengan pengorbanan dari sudut kata kerja, dia lebih memikirkan matlamat tentang hari akhirat, bukannya dunia. Mana ada keuntungan dunia tuan-tuan? Ada keuntungan dunia korban ni? Tak ada tuan-tuan. Cuba fikir balik. Apa keuntungan dunia dia dapat? Tak ada. Kalau setakat buat konten dah ada untung tuan-tuan, tunjuk untuk berapa orang yang gambar tengok tu, tak ada. Tapi ceritanya sekarang ni yang targetnya adalah untuk akhirat. Pertama, dikatakan menjadi tunggangan kita, apa yang kita korbankan tu. Kan, tahun ni bagi satu bahagian, tahun depan satu bahagian, cukup 7 bahagian dapat seekor. Kalau tidak dapat 5-6 bahagian, tak ada kepala pula tunggangan kita tu. Dah mengaban mana pergi kepala tak ada. Macam tu. Tuan-tuan kalau bagi seekor, bagi seekor. Dia kan tak adalah saja. Tapi sebenarnya itu akan jadi tunggangan kita. Kan? Yaumul akhir satu. Yang keduanya Allah bagi untuk kita balik, Allah pulang balik dekat kita dalam bentuk-bentuk yang lain. Itu sebab orang kalau masuk dalam kubur lah tuan-tuan, dalam kubur digambarkan oleh para ulama ni, bila masuk dalam kubur ada yang akan nampak apa salah lapang kubur aku ni. Dia taklah lapang sangat, lapang agak lapang lah, tak lapang sangat. Jangan tanya saya berapa kali berapa, terpek saya jawab tu dah. Tapi dia kata macam dia lapang sikit lah. Lapang pula kubur aku ni, tak sempit pun. Kenapa Malaikat pun jawab, kau ingat tak dulu ada sekali time ceramah Samsul Debat tu datang, kau boleh masukkan duit RM1 dalam tabung masjid, itulah sekali, dan tu paling ikhlas lah kau tak ada fikir apa pun masa kau letak tu. RM1 punya hal macam ni kubur aku.
Kalau aku tahu, aku bagi semua hartaku. Masa tu dah terlambat. Nampak tak? Kalaulah Allah bagi peluang, kalau ya benda tu tak jadi pun, Allah bagi peluang hidup, aku bagi semua ni hidup 10 minit. 10 minit je, sekejap. Apa dia buat? Dia tak ada sibuk nak balik rumah jumpa, yang love you, tak. Dia akan sibuk cari tempat dia boleh bersedekah. Dia akan cari tabung. Dia akan cari. Itu sebab tuan-tuan, kan, memang betul bahagian korban dah tertutup, tapi lubang yang ada pada tabung masjid tak pernah tutup. Mana ada tabung masjid? Mana? Tu poti bosi tu letak situ. Poti bosi tu dia lubang kan atas. Bahagian perempuan tu macam ada lah. Tu ada tabung belakang tu. Jangan buat tompet sana je. Kan? Sumber duit dalam tu. Kan? Iya. Program nak panggil penceramah top 5 Malaysia. Bayar tak nak? Macam mana? Kan? Tapi saya tak tahu ni bayar berapa ini, saya tak tahu. Saya datang ya. Saya insya-Allah kosong jadual saya datang lah insya-Allah. Kan? Ada lapang tu saya datang. Saya bantu, kan? Memang ya. Kan? Kita fikir akhirat sebenarnya. Besok akhirat tenang. Besok akhirat kita akan dibangkit. Sikit je lah saya ambil. Saya tak sampai nak cerita semua pasal hari akhirat ni. Kita kena hari lain. Ya, mana kena panggil lagi lah ni. Ya. Kalau boleh sebelah malam. Ya, sebelah malam. Sebab kalau pagi ni dia harapan dia nak dapat lembu dengan kambing ni tipis sikit lah. Dia semihun macam tu lah. Dia biasa macam tu lah kalau pagi. Saya tak tahu lah nasi ke tadi. Kalau nasi makruh camah lama-lama ni. Jadi tuan-tuan. Macam tu lah. Tak. Kalau kita tengok ni dalam bab akhirat lah kan, kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Tapi masa tu telanjang tak ada sibuk nak tengok orang lain punya. Bukan imam ke tu? Tak ada. Masa tu masing-masing nak lepas nyawa sendiri. Tapi nak cerita, ada yang berjalan kaki, ada yang melutut berjalan, ada yang mengangkat. Malahan yang paling hina sekali, ada yang berjalan dengan muka. Berjalan dengan muka kat bawah, kaki ke atas. Ada. Malahan masa tu punya panasnya sebab matahari sejengkal. Sekarang kita yang suhu dah cacah 36, 37, 38 ni pun dah heboh dek panas. Kan? Tengok masjidnya, aircon buka, kipas buka, kipas bopang tu pun pasang. Ini 25 ke 30 ribu tak lagi tu. Harga kipas. Dia time ramai orang dia boleh pasang. Tak ramai tak boleh. Kalau time tak ramai orang dia pasang jangan tersingkapkan imam jangan main-main. Ni tapi kena slow macam tu, macam ni. Dia akan rasa macam angin luar, kan? Tu cakap tu. Kalau kita tengok masa tu matahari sejengkal. Dan masa tu ada yang peluh dia, ada peluhnya paras buku lali, ada paras lutut, ada paras pinggang, malahan ada paras telinga peluh dia. Ikut amalan masing-masing. Malahan ada yang lemas terus macam ni pun ada. Sampai kan ada yang kata, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam neraka terus ya Allah. Tak tahan dekat padang mahsyar ni. Sampai ada yang cakap macam tu. Sedangkan neraka lagi teruk betul. Jadi pada ketika itulah nak tengok amalan kita, termasuklah sedekah kita. Jadi tenang cerita sakinah ni, bukannya dunia je, akhirat pun nak cerita ni. Ketenangan kita yaumul akhir. Tu sebabnya orang bagi sedekah tak pernah rasa tak tenang, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Saya selalu bawa cerita yang saya pergi umrah tu. Saya pergi umrah dengan saya masa tu jadi yalah manyang jadi duta ya kan. Orang tengah nak pakai muka kita ni, pakailah saya kata. Tapi saya customkan package tu. So saya pernah pergi dengan yang kali pertama dulu, yang bawa saya TH Travel lah. Masa tu TH Travel. Masa tu Samsul Debat tengah meletup-letup mana lah. Sampai domam lah orang tak tengok Samsul Debat masa tu lah. Punya mewah dia bagi kat saya package tu. Seorang 2 katil. Bukannya satu katil 2 orang lah. Seorang 2 katil punya lebar, pusing-pusing tak jatuh lagi. Contoh lah. Masa tu saya dapat free satu, saya bawa adik saya. Mak saya pun pergi. Saya bayar tambang, mak saya pergi sekali. Kita pergilah bertiga. Mak saya dia bas lain, dia grup lain. Tapi pergi bawah tabung haji lah, pergi. TH Travel, pergi.
Jadi itu yang payah tu, bila dah bilik selesa tu, seorang dua katil tu, adik saya mula lah, abang turun lalu bang, kejap lagi turun. Ada harapan tak turun. Macam tu kan. Tapi dia turun juga lah. Cuma saya ingat pada waktu makan, ada makan dekat hotel Movenpick. Duduk kat hotel Movenpick tu makan. Lepas makan tu saya cakap dengan mak saya, mak, rasa-rasa nak bawa lah ahli keluarga kita mana yang susah-susah tu, nak bawa lah dia pergi umrah, nak sedekah bawa dia pergi umrah. Mak saya cakap, kau jangan main-main tu, ni Madinah, kau cakap kau kena buat, jangan nak buat ni. Mak saya sound saya, kau nak buat. Jadi masa tu yang saya cakap tu dalam 2017, akhirnya hujung 2018 ke awal 2019, akhirnya saya dapat bawa. Kira-kira susun congak yang susah-susah, kira mana yang kita bawa, kira-kira 15 orang. 15 orang. Benar. Masa tu monong. Yang pertama saya, kedua buku akaun tu. Monong. Okay, ni tahu orang cakap ni, Samsul Deban cakap ni, bukan cakap bohong ni. Terasa dalam hati tu. Terdengar kat telinga ni, padan muka kau. Kau ceramah bukan main lagi, cakap sedekah tak pernah miskinkan orang. Kau tengok buku akaun kau. Betul? Clear. Sebab bila bawa saudara mara, jangan bawa package yang paling teruk ni. Saya pesan ni, anak-anak kalau nak hantar mak ayah pergi umrah, kau jangan hantar package yang paling teruk. Baik, tak payah kau bagi hotel jauh, tak nampak, sampaikan makcik tu sampai Mekah mana? Mekah dah ni makcik. Tak, dia tak nampak Masjidil Haram tu, dia tak nampak. Jadi dia tanya, Mekah mana? Mekah ni, Mekah lah ni makcik. Punya jauh hotel tu. Makcik tu dia pergi sarapan, dia minum air, dia pagi daripada Zuhur Isyak kamu balik, punya jauh. Tiap-tiap hari. Kesian, jangan susahkan mak ayah. Bagi package mahal sikit tak apa untuk mak ayah, jangan susahkan orang tua. Sekarang ni pergi umrah macam pergi haji, mengambil orang kan, tarik bini orang lah, salah pula dah. Siapa? Ayo dah mak orang Arab lah buat keluar. Ramai betul orang sini. Kalau pergi ke topik Serai tu, la ilaha illallah, iya. Nak cakap macam mana? Siapa yang tak daftar haji lagi? Daftarlah copek. Hari ni siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada paparan melintang boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi lagi. Mampu hidup boleh mampu balik tiga kali. Jadi saya nak bawa family, takkan nak bagi package teruk, bagi package yang 9,800 lebih. Masa tu, bukan sekarang, masa tu tahun 2019 punya cerita. 9,800 lebih. Jangan dicampurkan, ambil kalkulator pula kira, tak payah. Macam tu lah banyak yang saya keluarkan, tuan-tuan. Saya baru-baru ialah ceramah masa tu, kumpul-kumpul bawa. Masa tu terasuh, tuan-tuan, nak tunjuk Samsul Debat manusia biasa. Terasuh, mak habis duit aku. Yo. Saya diam, tak cakap. Tapi bila sampai dekat KLIA, semua orang dah pakai ihram, dah ready dengan beg, dengan family, bergambar lah dia nak pergi. Masa saya nampak excitednya dia orang tu, separuh daripada perasaan duit hilang tadi dah tak ada. Separuh lagi ada. Tak habis semua lah, terasa habis duit tadi. Terasa habis separuh. Tapi bila sampai ke Tanah Suci, bila jojak kaki, kemudian kita selamat datang kepada Diyufur Rahman. Sekarang Allah menyambut kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Ustaz tu bagi taklimat kan, menangis-nangis dalam bas semua. Bila saya tengok tangisan setiap orang, hilang perasaan duit saya habis tadi. Tak ada rasa duit habis, tak apalah, puas hati. Sebab nampak semua kegembiraan yang tak dapat digambarkan. Ada tu tak pernah naik kapal terbang, first time naik tepi Mekah. Ada yang seorang tu insolvency, siap minta penjamin, anak-anak jamin dia supaya dia boleh pergi. Alhamdulillah dapat pergi. Tetapi selepas 3-4 hari soalan ditanya, nak pergi Taif tak? Kena tambah lagi 160 rial satu kepala. Sekali lagi aku monong balik semula. Sebab dia orang kata tak apalah, lain kali lah. Sebab dia orang tak nak pergilah. Sebab dia orang kata nak kena tambah, mana ada duit. Saya kena tambahkan juga, bawa. Tak apalah, keluarkan lagi 160 rial seorang, bawa semua pergi. Merasa pergi Taif. Tapi demi Allah saya cerita dalam masjid ni, balik dia sampai Malaysia,
Tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Tak sampai 3, saya pun tak sadar. Saya tak adalah kira. Nah, sikit tak ada. 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak adalah cakap mujur balik modal. Tak ada cakap macam tu dah. Tapi masa tu saya cakap dalam hati saya, ya Allah, siapa lagi aku nak tolong lepas ni? Ya Allah, aku nak bawa dia pergi Mekah pula. Ya Allah, tolong jangan angkat tangan. Ya. Aduh pula angkat tangan kan. Dan tu makluman semua kan. Lepas yang saya bawa tu, baru-baru ni bulan Februari, saya bawa 45 orang ahli keluarga saya. Ya tuan-tuan. Tu sebab saya cakap, saya berani cakap, orang lain yang dekat Jenderam Hili ni dengan Jenderam Prisin, ada Prisin ke? Tak ada. Tak ada. Dia dekat-dekat dengan Putrajaya tu kan. Orang-orang Jenderam yang bersedekah, yang masuk korban tiap-tiap tahun sebab dia dah rasa tak ada apa, kita bagi, Tuhan bagi lagi. Tuhan bagi lagi. Hari tu masa tarawih hari tu. Kan tarawih banyak masjid buat kenduri tahlil juga. Doa tahlil lepas tarawih itu atau sebelum tarawih ada yang buat kan. Tengok saudara yang bagi sumbangan meningkat tiap-tiap tahun. Kenapa? Sebab dia tahu keberkatannya pada keluarga tu, ketenangan dia, sakinah dia, semua memang rasa. Macam mana? Need I say more about this? Oh my, cakap putih kat Jenderal Mili sana. Tak, perlu ke saya cakap lebih lagi? Tak perlu, semua dah faham dah. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita terasa macam alah, tak apalah, nantilah. Jangan menangguh-nangguh dalam buat kebaikan. Jangan. Sebab kita tak tahu umur kita sampai bila. Dan begitu juga, pengorbanan ini juga memerlukan kita kepada kerendahan hati. Kerendahan hati. Cuba kita tengok. Pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Nak tunjuk kita ni kacik ya. Kalau Allah Ta'ala kata korban, korban. Sampai ke Nabi sebut. Nabi sebut dalam satu hadis. Barang siapa yang dia berikan kelapangan, kemampuan untuk menyertai ibadah korban, untuk buat korban, tapi dia tak buat, usahlah dia datang bersolat di tempat solat kami. Nabi beritahu macam tu. Maknanya apa tu? Nabi tak nak peduli gitu tuan-tuan. Penekanan Nabi bagi kalau mampu, tapi dia tak join, tak buat, usahlah dia bersolat di tempat sembahyang kami. Nabi beritahu. Bukan Samsul cakap. Tapi Nabi yang beritahu. Kita mampu tu. Benda lain kau boleh buat. Astro full package. Sampai 5 piring atas bumbung. Bilik tidur 5. 3 bilik tidur semua ada. Bilik air pun pasang Astro punya boring. Dia berak pun boring tengok TV. Tapi bahagian korban kau berkira, bersedekah kau berkira dengan Allah Ta'ala. Macam tu. Mengaji datang hari ni, saya nak tanya, berapa ramai tadi ni datang ni, kena bayar berapa ringgit ni dengan ceramah Syamsul Bat? Saya tanya, berapa ringgit kena bayar? Tak nak bayar. Tengok. Tak kena bayar pun. Datang percuma, belajar mengaji, ada kan kelas mengaji? Berapa ringgit kena bayar? Tak ada bayar. Percuma tuan-tuan. Itu pun ada orang tak nak hantar anak dia mengaji sini. Tak nak, tak payahlah. Ni kan kena bayar ke? Dia cakap dia tak ada bayar tu, tapi kena bayar agak. Kalau nak bagi. Kan? Orang kata datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Kan? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Beradablah sikit datang. Dah ustaz tu mengajar. Togang-togang lah tarik. Toka imam tu, budak ni bangang melantun tak faham. Panjang. Budak tu. Itu dongong dek. Allazina amanu baca. Marah ke ustaz? Tak. Bagilah sumbangan kat masjid. Hantar anak kita. Berkira dengan Allah Ta'ala, bukan berkira dengan masjid. Itu berkira dengan Allah Ta'ala. Mengaji bukan untuk kita, bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk ni, untuk kehidupan anak kita ni, biar hidup dia dengan Quran. Mengaji. Datang hari ni, masuk duit dalam tabung tu. Ya.
Hari ni kalau kita berkira dengan Allah, hantar anak sekolah agama, mahal gila betul sekolah agama. Baik hantar tadika Donald Duck kata. Kau ada lah tadika Donald Duck. Mickey Mouse ada, Donald Duck kata. Sekolah agama sekarang berapa bayar? Sekolah agama swasta tu berapa sebulan? 5-600 kalau Selangor ni tak silap saya. 5-600 sebulan. Gila tu. Tapi dia dah banyak sonang dah, anak balik dah ambil wuduk macam ni dah. Bismillah. Mak tengoklah anak aku ambil wuduk. Tengok anak umur 6 tahun 7 tahun ambil wuduk. Elok pula cara dia ambil banding abah. Contoh abah apa ambil wuduk tak betul kan? Budak ambil wuduk. Berkira 5-600 sebulan untuk usaha agama. Percaya cakap saya, bila anak kita dah besar, dah rosak akhlak dia, bayar 20,000 sebulan pun tak boleh selesai. Jangan berkira dengan Allah. Tuan-tuan tak takut dengan tengok berita sekarang? Budak perempuan tu boleh kena tikam, boleh kena jolok pula perut tu, keluar janin, bakar pula. Tuan-tuan tak takut ke? Jago anak-anak gitu. Tu sebab biar dia borek, biar dia banyak cekadak budak ni lah. Hai, bawa datang masjid. Bak tu budak lah. Elok budak perempuan tu duduk. Nak susu, nak susu. Tak apa, layan kan lah. Ngadap ke belakang, bagi dia susu. Ni cakap betul. Kan? Tu sebab saya kata jangan berkira dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tengok macam mana kisah Nabi Ibrahim merendah hati, Allah Ta'ala perintahkan dalam mimpi, bagi gambaran, bagi ilham wahyu, suruh sembelih anak dia Nabi Ismail. Kenapa jadi susah tuan-tuan cerita ni? Kenapa jadi susah? Itu sebab orang yang perempuan yang boleh cakap mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Ada seorang perempuan cakap, itu perempuan lahir salah hari bulan. Dia tu suruh donga sampai habis sirah tu. Nabi Ibrahim bila dapat gambaran, dapat arahan perintah Allah suruh sembelih anak dia. Kenapa susah? Sebab pertama, Nabi Ibrahim bukan senang nak dapat anak. Bertahun-tahun tak ada anak. Sekali dapat anak pula tak duduk sekali. PJJ. Sebab Nabi Ibrahim kena keluar pergi menyampaikan dakwah, menyebarkan dakwah. Berpisah tak duduk sekali dengan anak dia. Sekali bila duduk sekali, baru nak bermanja-manja, konon sembelih pula anak dia. Itu ujian tu hebat tuan-tuan untuk seorang Nabi kekasih Allah, Ibrahim. Masa tu Nabi Ibrahim nak double confirm, dia tahu, dia dah dapat gambaran ni. Dia tanya isteri, wahai isteriku Siti Hajar, aku dapat mimpi kena sembelih anak kita untuk hari korban ini. Apakah pandanganmu wahai isteriku? Ini terjemahan ya? Tak macam tu burak ada, dia cakap Arab. Kan kau tanya bunyi orang Seremban nak berat, kepahal pula kan. Ini terjemahan ya. Apakah pandanganmu wahai isteriku? Tahu apa dia jawab? Wahai suamiku, kalaulah mimpimu itu disertakan dengan perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Tapi kalau mimpimu itu tidak disertai dengan perintah Allah, anggaplah ia sebagai mainan tidur wahai suamiku. Cuba kalau orang jenderam hilir dapat mimpi, kan? Orang lelaki kan, abang tadi mengigau, dapat mimpi kono sembelih anak kita. Apa pandangan kau wahai isteriku? Guna dialog tu. Tahu bini cakap apa? Membuta tengah hari, babitkan anak terkojo tu ni. Sebab mimpi kita tak sama dengan mimpi Nabi Ibrahim. Tak sama. Jangan belakang dapat, saya pun dapat mimpi lah. Jangan buat-buat ya. Jangan. Kemudian tanya pula dengan Ismail anak dia. Wahai anak mudaku Ismail, ayah anda dapat mimpi daripada Allah supaya menyembelih kamu. Apa pandangan kamu wahai Ismail? Wahai ayah andaku, andainya itulah perintah Allah, maka laksanakanlah ia.
Kerana sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Macam tu jawab Cuba kalau anak kita, hello, abah tadi dapat mimpi kau sembelih kau untuk raya haji ni. Apa pandangan kau lu? Macam ni lah bah. Kalau abah nak sembelih benar, sembelih hangah daging lebih sikit. Dia lepeh nyawa dia itu kan. Dia kata tak sama. Tak sama. Dan pada ketika itu penduduk-penduduk sekitar, penduduk-penduduk di Makkah kata Allah, gila Ibrahim ni. Anak dia nak disembelihnya. Lama-lama besok jangan-jangan kita pun disembelihnya. Itu cakap-cakap orang lain. Nak bagi tahu itulah dugaan bila buat benda baik tuan. Ada je orang nak cakap macam-macam. Aku ingat aku nak sedekah lah 5 ekor lembu. Daripada dia sedekah bagi seekor sudah lah, banyak buat apa. Nampak? Ada dekat tu. Ada cakap tu. Apa benda nak bagi sama beria sangat, nak menunjuk-nunjuk lah tu. Dia ada orang cakap pasal Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu bagi sumbangan. Kan? Ni semua menunjuk-nunjuk ni. Mana kau tahu dalam hati dia? Jangan tuduh-tuduh. Kau gambar mana menuduh-nuduh dalam hati orang? Sejak bila ambil alih kerja malaikat ni? Itulah termasuklah kadang dalam internet ni dahsyat betul. Lain Samsul yang kono. Kan? Aduh, sul betul kan? Dah settle pun kes tu. Padan muka kau. Yang orang yang bising-bising tadilah, kau heboh-heboh. Sudah alhamdulillah selesai dengan baik. Sudahlah. Dia punya komen tak gunanya jantan, pergi jalanlah. Kau tahu apa yang berlaku dalam keluarga dia. Orang ni kalau ada masalah rumah tangga, jangan share dalam media sosial. Saya beritahu. Sebab selagi mana belum berlaku perceraian, dia masih suami, dia masih isteri, tak boleh buka aib pada orang. Orang ni kalau buka aib, pergi ke pejabat agama, unit runding cara, ngadu masalah, itu saja boleh. Bercerita dengan jiran tak boleh. Cerita dengan geng mengaji tak boleh. Walaupun dia dalam tu janda you see Aku dah ada pengalaman lah. Kalau aku jadi kau, apa kau tunggu lagi? Kau yang bodoh sangat. Sadap kau bagi nasihat macam tu. Jangan ya. Hakikatnya hidup sendirian ni bukanlah semudah yang disangka. Saya puas nak bagi nasihat. Kalau boleh selamatkan, selamatkanlah. Tapi tak, bukan tu cerita tu dah. Cerita sekorban ya. Sabar. Itu hal lain. Jadi Nabi Ismail punya sabar tuan-tuan, siap bagi tahu dengan ayah dia. Wahai ayahandaku, nanti nak sembelih nanti ni ni baju aku. Kalau apa bagi dekat ibu. Kalau ibu rindu dengan aku, dia boleh bau, ada bau badan aku dekat baju ni. Macam tu sekali tuan-tuan. Dan Nabi Ismail siap aja, dan satu riwayat kata siap aja. Wahai ayahandaku, kau nak sembelih nanti, kau dah tahu nak sembelih dekat mana? Dekat sini katakan, kau ambil kain satu, kau tutup mata kau, sebab takut kalau kau tengok aku, kau tak sampai hati. Macam tu sekali Nabi Ismail. Bukan saja setuju, siap bagi tahu kaedah macam mana. Dan dikatakan dalam satu pandangan menyatakan tak sampai sembelih, Allah Ta'ala datangkan seekor kibas. Dalam satu pandangan lagi memang sampai sembelih. Nak sembelih dah letak macam kata Nabi Ismail tadi, tutup lepas tu dia cemok sembelih, terpercik darah kedua dekat Nabi Ibrahim. Bawa tangan letak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim buka, tengok rupanya dia sembelih ada seekor kibas. Itu satu pandangan lagi. Pada ketika itulah Allah Ta'ala beritahu, itulah maha pengasih, maha penyayangnya Allah ni. Allah bukan nak suruh kau sembelih bona anak kau tu dah. Tapi Allah nak tengok sejauh mana kau kata kau sayangkan, kau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada semua ni kita ni. Sejauh mana? Berkira RM770. Top up setiap minggu. Nengok tonton perempuan itu. Sanggup bayar internet tiap-tiap bulan. Begitulah kerasnya takdir. Drama tu kan dah habis kan. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Tapi jahat mak mentua tu. Orang share dah. Yang aku geram tu jahat dia 7 episod.
Insaf 2 episod geram lah tengok itulah drama Melayu tuan-tuan. Tak tu cerita tu. Jangan kita berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merendah diri. Kadang-kadang kita tengok kehilangan sifat rendah diri dalam tindakan korban akan mencemarkan erti hakiki pengorbanan. Kita ni nak berkorban ni, tapi bila sifat rendah diri tak ada, menyebabkan rosaknya pahala ibadah kita ini. Sebab kalau kita tengok pada ketika ini, sambutan Hari Raya Adha, masyarakat berlumba-lumba untuk menonjolkan siapa yang paling banyak menyumbang haiwan sembelihan. Tu belum cerita lagi. Minta maaf lah, kita orang tak main lambu-lambu. Kami korban memang T-Rex. Dinosaur cari kan? Tak adalah kan. Kita korban memang unta. Minta maaf lah. Minta maaf, jangan hantar lembu sini. Belagak pula. Ada orang macam tu. Malahan ada pula melihat sikap dia pula nak menunjukkan aku memanglah keluarga aku setiap tahun 7 ekor tak kurang. Cakap habis tuan-tuan erti subah pengorbanan tadi. Tu belum cerita ego, tu belum cerita tamak nak ambil bahagian, tu belum cerita lagi orang yang berpura-pura konon-konon ni dia lah yang paling ni kan. Ada orang berpura-pura tuan-tuan. Penyakit yang paling kita risau sekali adalah pecahan-pecahan penyakit sombong, iaitu ujub, riak dan takbur. Itu pecahan dia. Tapi tak sampai kat nak hurai hari ni. Saya bagi sikit-sikit je. Sebab dah 2 dah tajuk kena panggil. Dah 2 dah. Ujub ni apa? Ujub ni dalam hati. Dia tak cakap dengan orang, dia terasa dalam hati. Contoh dia azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati dia, sadap pula suruh aku dalam hati. Sendiri cakap. Tu ujub tu. Kan? Ataupun dia masuk semayang dekat masjid. Semayang maghrib masuk pukul 7.20 7.26. 7.26 biasa 7 suku dia dah sampai. Dia masuk dalam tak ada orang. Dalam hati ni, dah berapa hari dah aku paling awal. Paling awal menjadi hal ujub. Allahu Akbar, bismillah. Tiba-tiba terdengar bunyi sliding door, ada orang masuk. Ada orang masuk. Berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Biar orang tu dengar, nampak dia semayang dan dia sampai awal. Itu namanya riak, tunjuk ke orang. Takbur, dia siap cakap dengan orang. Kau perasan tak siapa paling awal datang masjid 2-3 hari ni? Dia tanya, siapa lagi kau lah? Aku. Tak sangka betul. Pijak kan tahu lah. Jadi ada orang kadang-kadang tiga-tiga dia ada. Jadi itu tanda habis syamah ke betul kalau bunyi? Bunyi apa tu? Alam. Ada alam masjid ni. Ada masjid ni kan. Alam apa tu? Tabung. Woi, dah. Itu orang mencuri ke masuk duit? Masuk duit bunyi. Tahu waktu masjid ni. Terperanjat orang yang masuk duit tu. Bunyi pula kan. Parah. Tuan-tuan, ini tengah live ni, kena tahu. Masjid Jenam Hili masuk duit ada bunyi. Aduh. Agak yang bunyi itu masuk RM1 ke. Kau masuk RM10 tak ada bunyi. Dia boleh detect tu. Aduh. Cuma masuk RM100 tak bunyi dah kan. Tak pasal-pasal pula. Asal? Kenapa salah letak alam lagi tabung tu? Pernah kena pecah. Habis pula kaitan orang masuk duit tu berbunyi pula. Kalau orang nak pecah memang berbunyi tak apalah. Oh iyalah. Sentuh. Kau dah hati-hati masuk duit. Dia usik-susik CCTV tu kita tangkap je. Muka kau. Macam tu kan. Aduh, goli tu hati saya. Aduh. Saya pertama kali ni nampak tu. Dah 3 kali dengar bunyi tu. Orang tu baru dengar ceramah ni, baru terbuka hati nak masuk duit. Masuk duit berbunyi pula, memang tak nak bagi lidah tu.
Aduh, hai, tak apalah ya. Itu langkah keselamatan. Tapi memang tu di Labu Seremban ada satu surau di Labu. Poti bosi tu buat lagi kat orang. Poti bosi tu dapat imam lah tapi dia boleh bawa tu. Dia boleh bawa, dia pakai dia punya alat dia lah kan. Canggih betul hari ni orang curi. Tahulah tuan-tuan, macam-macam cara buat. Dia kena pasang poti bosi tu dekat dalam dinding tu. Dalam dinding tu kan, pusing, dia ada kod dia kertap, pusing kertap. Lepas tu ada satu pintu lagi, tu pakai cap jari, dua-dua jari imam dengan jari benahari, dua-dua serontak. Zap, baru dia terbuka. Lepas tu tutup lagi, tu pakai mata pengusi masjid. Baru dia dia 3 lapis payahan tu. Ya dah habis-habis keluar dalam tu, dulu RM1 orang tak nak letak dalam tu dah payah waktu tu kan, dah payah waktu kan. Allahu akbar. Kan? Malahan kegiatan korban itu pula dikongsi dalam media sosial masing-masing dengan pelbagai caption, kononnya memahami dia lah yang paling faham erti sebuah pengorbanan. Jadi tak adalah tuan-tuan, bila kita menunjuk-nunjuk ke orang tak adalah nilai, sedangkan kita kena merendah hati, merendah diri. Pengorbanan ini tindakan yang mulia. Jadi apa sebab nak katakan mulia ni? Sebab kita menginsafi ibrah yang telah berlaku ketika zaman Nabi Ibrahim dulu, dan sampai ke hari ini kita meraihkan kegembiraan tu. Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah bukan minta benda yang menyusahkan kita, Allah buat ikut kemampuan kita. Pergi haji, mampu pergi haji, pergi haji. Tak mampu pergi haji, masuk korban. Tak mampu masuk korban seko, masuk satu bahagian. Tak mampu, bantu-bantulah. Dapat jadi tukang timbang daging, jadilah. Dapat tukang hantar, jadilah. Jangan kita tak terlibat dengan aktiviti dia tu, dengan usaha ibadah tu. Jangan kita tak buat. Ya. Tuan dan puan dan hati Allah sekalian, kalau kita tengok suami isteri mengambil pengajaran daripada itu, semua orang kena buat pengorbanan. Dalam hidup kita semua perlukan pengorbanan. Kan? Korban, berkorban. Tanyalah orang-orang yang ada kat sini, kebanyakannya bukan beliau. Yang ramai sini semua beliau. Kan orang-orang lama lah, orang-orang lama yang jenis sujud lutut berbunyi tu. Allah tap Allah, seorang sakit betul lutut. Tak nak bagi tahu bukan apa. Tanyalah orang-orang lama, ayah dan bonda ni dulu, komen susah, nek moyang susah nak membesarkan anak. Kan? Kalau fikir-fikirlah dulu, tak hidup tak tidak budak ni. Fikir kan, nak membesarkan anak, tapi tak sedikit pengorbanan yang dilakukan oleh mak ayah. Tapi berkorban. Hari ni anak-anak semua dah menjadi. Anak-anak dah ada kehidupan. Sekarang anak pula berkorban pula. Macam tu. Macam tu juga kehidupan kita. Nak dapatkan sakinah ni kita perlukan pengorbanan. Perlukan pengorbanan. Hari ni nak buat program ni, pengorbanan. Kan? Hari ni apa jamuan ni? Apa jamuan ni? Nasi Arab apa? Si ayam. Si ayam. Berapa banyak ayam yang terkorban? Cerita tadi. Bukan sedikit harga hari ni, bukan macam dulu. Tapi dapat sebabkan nakkan kesedaran tu, nakkan harga dia kena ada. Hidup kita dalam dunia ni 5 perkara tak boleh elak, tuan-tuan dan puan sekalian. Pertama, sabar. Sabar banyak-banyak. Kan? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sakit lutut, Allah datang juga nak dengar ceramah Samsul Debat, walaupun duduk kat kursi. Kan? Kita jangan cemburu. Untunglah dia duduk kat kursi. Kita ni bawah, kaki kojap beralihnya. Saya pada tadi perhati tu, kojap kiri, kojap kanan. Faham macam tu, kojap sikit ni. Beralih kojap menunjuk, kojap macam ni kan. Faham. Kan? Jadi situ semua masing-masing, tapi sabar. Tuhan bagi sakit lutut tu sebab dah lama pakai. Kan? Kau untunglah tak sakit lutut. Biasa. Ada orang hamba Allah ni, dia semayang di kaki dia patutnya kena buat operate ni, ACL. Kena buat operate dengan lutut dia tak buat. Tapi apa bila dia semayang, dia kena melutut. Akid takbir tu dah melutut lah.
Dia dah melutut sesiap. Allahu Akbar. Dia sanggup sebab dia nakkan kepuasan. Yang main saya berbual dengan Ustaz Hanafi. Saya buat dengan Ustaz Hanafi kat mana tu? Di Mekah, di Starbucks. Main-main. Starbucks tu. Starbucks kat Mekah. Ustaz Hanafi kan dia sakit kanser dekat hidung dia tu, ada masalah. Bertahun dia tak boleh sujud, tuan-tuan. Masa saya jumpa dekat Mekah tahun lepas, berbuka bulan 2 tahun lepas. Di Mekah dia kata. Nampak kapet tu macam sedap aja. Kalaulah boleh sujud. Dia selawat, dia cuba sujud, dia dapat sujud, tuan-tuan, menangis, tuan-tuan. Nak beritahu. Dapat nikmat sujud dia tu. Pasal dia cerita tu menangis, tuan-tuan, Ustaz Nafi. Orang sanggup macam tu kan. Tu sebab dia kata berkorban nak. Berkorban, tuan-tuan. Tu sebabnya sabar dengan ujian Tuhan bagi kita. Sakit, somput, kojak-kojak sodut. Sodut. Dia dah somput, nak ambil macam mana? Kan? Habis dah gas kat rumah. Dengan gas masak tu pun dia sodut. Bayanglah sian ni lah. Sabar. Kedua, syukur. Syukur dengan nikmat Allah bagi. Inna a'tainakal kautsar. Katakanlah wahai Muhammad, kami dah bagi kurniaan yang banyak sekali. Al-Kautsar itu kurniaan yang banyak. Sungguhnya kami dah bagi kurniaan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah dan sembelihlah haiwan korban sebagai tanda syukur. Syukur, alhamdulillah. 5 boleh ekor, 2 ekor kambing, 2 ke 3 kambing, 2 ekor kambing. Nampak? Tanda syukur. Sebab syukur ni bukan gosok dada, alhamdulillah, tak, termasuk tindak tanduk kita, perbuatan kita melambangkan syukur. Ya, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Aku masuk korban ni, adalah benda lain Allah nak bagi ke aku. Yakin. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Macam itulah kira. Kan? Rupa-rupa bagi kita dah lama, dah sakit tua ni, 65 dah umur, sakit lutut, melunjur-lunjur dah duduk. Laki dah lama tak ada. Lepas baik daripada korban, jumpa jodoh. Laki umur 75. Aduh, imam. Mana tahu? Kan? Makan bersuap. Suap. Abang ngaji. Apa? Itu telinga tu. Salah tompek lah suap Sini abang ngap mudah pek lah. Rabun rupa tak nampak mata itu. Orang malam pertama baru minyak wangi, dia baru minyak angin. Kan? Tak apa. Tenang, sakinah dia, ada suami, ada isteri. Malam pertama Allah. Macam mana? Tenang, syukur. Ada hikmah. Yang keempat, redha. Apa juga Allah bagi kat kita ni, kita redha. Ya. Tapi kalau ujian-ujian ni senang. Kalau nak elak ujian yang teruk-teruk sampai kat kita, sedekah. Nabi sebut, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Takkan tak percaya? Betul tak? Sedekah. Tak dapat jangan korban, sumbek duit dalam tabung, tapi jangan sentuh, takut berbunyi. Tu ayat dia. Sekarang ni kalau macam tu ayat kat jenam hilir. Hati-hati ya. Sikit hari esok dia tambah ada word pula kat situ. Kau usik ya berkaren lah. Ada alam. Pagar tak ada alam nak kat tabung ke dalam. Gila betul. Hana tuan-tuan. Ini zaman canggih tuan-tuan kan. Itulah dia. Ya. Jadi redha. Mesti ada ujian. Hidup kita mesti ada ujian. Kan? Cantik dipandang, bulan mengambang, torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lagi ujian dan dugaan. Macam itulah. Ya, sabarlah banyak-banyak.
Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlaskan hati. Aku bagi ni, aku sumbangkan korban ni bukan sebab nak tunjuk ke orang. Aku sumbang ni biar aku dapat kredit. Tak. Aku sumbang ni kerana Allah. Buat sesuatu tidak mengharapkan apa-apa ganjaran, wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Tapi orang Melayu lain. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Apa ikhlas itu? Tapi yang paling tepat dan mendalam sekali maksud ikhlas, membuat satu tidak mengharapkan ganjaran manusia, yang diharapkan pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itu sebab disebut sesungguhnya daging dan darah tidak sama sekali sampai pada Allah. Yang sampai adalah keikhlasan amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah dia sampai. Ya, bulu-bulu itu pun akan dikira tu. Nabi kata setiap bulu-bulu itulah akan menghapuskan segala dosa-dosa sebanyak bulu-bulu yang gugur. Jangan dikira lah bulu berapa. Ya, ikhlaskan hati. Allah tak bagi ni, Allah bagi sihat, alhamdulillah. Umur 80 tahun boleh datang masjid lagi. Allah bagi. Janganlah rasa malu pula. Dah tua berpergi masjid ustaz. Sebenarnya tua ni satu pencapaian. Kita orang yang muda-muda ni belum tentu lepeh tak lepeh lagi umur tu. Kan? Iya nak cakap. Kahwin tak cokik sudu mati. Nak cakap apa? Itu muda tu 35 tahun, 36 tahun kan? Ada kawan saya seorang tu 30 tahun meninggal dalam tidur. Saya ceramah kat Wangsa Maju, so ada pasangan suami isteri datang, dia datang lepas isyak. Dia ingat ceramah lepas isyak. Bawa ceramah sampai maghrib. Ustaz nak balik ke? Tak apalah, dapat jumpa ustaz sekejap jadilah, dia kata. Saya ni bawa hajat anak saya, nak sangat jumpa ustaz. Tak apalah, kami dah jumpa ustaz. Anaknya mana? Anaknya dah meninggal. Anaknya umur berapa tahun? 11 tahun. Meninggal macam mana? Dalam tidur. 11 tahun meninggal dalam tidur. Dia kata setiap malam tak pernah tinggal tengok YouTube Samsul Debat, dia kata. Tapi bukan itu sebab dia mati. Jangan kau sampaikan belakang orang. Kau nak mati kau tengoklah. Jangan bukan. Banyak lagi ceramah lain dia tengok agak tapi nak beritahu anak ni itulah amalan dia. Jadi jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Nabi dah bagi tahu, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Kalau kita kaya lah, tak pernah cukup. Duit akaun dalam masjid ni beratus ribu, tak pernah cukup tuan-tuan. Sebab macam-macam benda kita nak buat. Betul tak? Ratus ribu dah kan? Betul. Kalau dah berbunyi tabung tu rasa ratus ribu dah. Kan? Ingat command kau. Security system. Saya rasa ada yang bekerja kat security ni yang macam tu, mana ni kat dalam JK ni. Itu satu. Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dengan yang cukup, bukan hanya cukup. Orang yang berkat rezekinya, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sedekah, masuk korban, bagi tolong orang. Macam tu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya faham tenungan makrifat tu, saya faham. Cara pandang tak berkedip tu, dia macam nak bunyi tak erti berhenti ke dia ni, macam tu lah. Saya faham tu, saya faham. Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tanya, apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Menyaut makcik tu. Nak ceramah lah, tanya pula, dah kena marah pula aku tanya. Sini tak ada nampak kan? Nampak okey ya. Jadi cukuplah sekarang tu. Makin saya pandang makin dilunjur kaki tu, saya tak tahan tengok tu kan. Saya faham lah tu. Dia tunggu lepas yang seorang tu lah, masa tu lah dia nak menguap. Tengok. Jadi tak apalah tuan-tuan, saya faham insya-Allah. Ada 2 tajuk lagi tadi yang kita kena sampaikan, mana kena panggil lagi lah dalam tahun depan lah ya, tunggu lupa-lupa sok panggil balik. Ya.
Iaitu tuan-tuan dan puan sekalian, dengan ini saya nak beritahu bab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkonang mulut menyebut, jasa baik pihak Masjid Asy-Syakirin menjemput hari ini, rasa nak junjung.